Hai, Assalamualaikum. Okey, klinik bedah kebat kita pada hari ini berkaitan aspek negatif. Okey, kita tengok kad kebat kita bagi aspek negatif. Okey, untuk kad kebat ini, okey, bagi aspek negatif, kita tidak menggunakan dabus. Kerana dabu digunakan untuk menunjukkan kegunaan untuk sesuatu dan menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau maksud sesuatu tujuan. Jadi, ia tidak sesuai digunakan bagi soalan yang berbentuk negatif. Okey, so bagaimana kita nak menggunakan kad kebat aspek negatif ini? Dia sama seperti kad kebat aspek masyarakat dan juga aspek pemimpin. Okey, digunakan secara selari. Okey, dan antara perkataan yang kita kena tambah untuk aspek negatif ini adalah menyebabkan. Menyebabkan apa? Yang pertama, menyebabkan tidak wujud keharmonian antara kaum kerana saling berprasangka dan benci-membenci menyebabkan politik negara tidak stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebabkan tiada persefahaman antara kaum akan membuka peluang kepada campur tangan kuasa asing menyebabkan kedaulatan negara terancam. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyebabkan keamanan negara tergugat kerana tiada kerjasama antara kaum menyebabkan negara sukar untuk dimajukan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, menyebabkan berlaku rusuhan antara kaum kerana tiada komunikasi dan interaksi yang mesra menyebabkan negara huru-hara dan keselamatan tidak terjamin. So, ini antara 4 skema jawapan yang pelajar boleh hafal bagi aspek negatif. Okey, so kita tengok satu persatu soalan yang mana kita boleh menggunakan skema jawapan ini untuk kita menjawab soalan yang berbentuk negatif. Tengok soalan yang pertama. Apakah implikasi terhadap negara sekiranya masyarakat hari ini kurang mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara dalam kehidupan? 4 markah. Okey, contoh jawapan yang boleh kita berikan. Implikasi terhadap negara, kita salin balik soalan ayat, pangkat ayat. Implikasi terhadap negara sekiranya masyarakat hari ini kurang mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara dalam kehidupan, tambah perkataan menyebabkan. Okey, menyebabkan apa? Tidak wujud keharmonian antara kaum kerana saling berprasangka dan benci-membenci menyebabkan politik negara tidak stabil. Itu yang pertama. Selain itu, implikasi terhadap negara sekiranya masyarakat hari ini kurang mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara dalam kehidupan menyebabkan tiada persefahaman antara kaum akan membuka peluang kepada campur tangan kuasa asing menyebabkan kedaulatan negara terancam. Okey, so ini adalah antara skema jawapan yang kita boleh guna untuk menjawab soalan ini. Okey, bagaimana kita mendapatkan markah untuk skema jawapan seperti ini? Okey, yang pertama, soalan minta apa implikasi, apa kesan terhadap negara sekiranya masyarakat hari ini kurang mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Okey, antara kesan atau implikasi, yang pertama, tidak wujud keharmonian antara kaum. Okey, itu implikasi dia yang pertama. Okey, kalau masyarakat kurang mengamalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan. Tidak wujud keharmonian antara kaum kerana saling berprasangka dan benci-membenci. Okey, kita yang kedua, yang menyebabkan politik negara tidak stabil. Okey, politik negara tidak stabil. Ini skema markah kita yang ketiga.
Okey, so implikasi yang kedua, sekiranya masyarakat kurang mengamalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan, yang kedua adalah tiada persefahaman antara kaum. Maka kita yang keempat akan membuka peluang. Membuka peluang campur tangan kuasa asing menyebabkan kedaulatan negara terancam. So, di sini kita dapat 6 markah. 6 markah maksima yang pelajar akan dapat adalah 4. So, markah keseluruhan pelajar adalah 4/4. So itu yang pertama. Tengok soalan yang kedua. Jelaskan kesan sekiranya musyawarah dalam sistem pentadbiran negara tidak dilaksanakan. 6 markah. Contoh jawapan. Sekiranya musyawarah dalam sistem pentadbiran negara tidak dilaksanakan menyebabkan tidak wujud. Menyebabkan apa? Tidak wujud. Tidak wujud keharmonian antara kaum kerana saling berprasangka dan benci-membenci menyebabkan politik negara tidak stabil. Selain itu, kesan sekiranya musyawarah dalam sistem pentadbiran negara tidak dilaksanakan menyebabkan apa? Tiada persefahaman antara kaum akan membuka peluang kepada campur tangan kuasa asing menyebabkan kedaulatan negara terancam. Jadi, di mana pelajar akan dapat markah untuk skema jawapan ini? So kita tengok dulu kehendak soalan. Soalan suruh kita jelaskan sekiranya musyawarah ni, dalam sistem pentadbiran ni tidak dilaksanakan. Apa yang akan berlaku? Yang pertama, tidak wujud keharmonian antara kaum. Tidak wujud keharmonian antara kaum. Jika sekiranya musyawarah dalam sistem pentadbiran ini tidak dilaksanakan. 1 markah. So, bila tidak wujud keharmonian, apa yang berlaku? Saling berprasangka dan benci-membenci. 2 markah. Yang mana akan menyebabkan politik negara tidak stabil. Politik negara tidak stabil. Maka kita yang ketiga. So, apa kesan yang kedua jika sekiranya musyawarah dalam pentadbiran negara tidak dilaksanakan? Tiada persefahaman antara kaum. Markah kita yang keempat, yang mana akan membuka peluang kepada campur tangan kuasa asing sehingga kedaulatan negara terancam. So, 6 markah. Pelajar akan dapat markah penuh 6/6 markah dengan skema jawapan yang sama. So kita tengok lagi soalan yang ketiga. Contoh soalan negatif yang ketiga. Ramalkan situasi negara sekiranya pemimpin dan rakyat mempertikaikan dan melanggar perlembagaan negara. 8 markah. Contoh jawapan. Situasi negara sekiranya pemimpin dan rakyat mempertikaikan dan melanggar perlembagaan negara menyebabkan apa? Tidak wujudnya keharmonian antara kaum kerana saling berprasangka dan benci-membenci menyebabkan politik negara tidak stabil. Tambah penanda wacana. Selain itu, situasi negara sekiranya pemimpin dan rakyat mempertikaikan dan melanggar perlembagaan negara menyebabkan tiada persefahaman antara kaum akan membuka peluang campur tangan kuasa asing menyebabkan kedaulatan negara terancam. Di samping itu, situasi negara sekiranya pemimpin dan rakyat mempertikaikan dan melanggar perlembagaan negara menyebabkan
keamanan negara tergugat kerana tiada kerjasama antara kaum menyebabkan negara sukar untuk dimajukan. So, skema yang sama lagi. Okay, tambahan satu lagi skema jawapan. Okay, untuk kita guna bagi menjawab soalan esei yang ketiga ini. So, daripada mana pelajar akan dapat markah? Okay, kita tengok dulu kehendak soalan. Okay, soalan suruh kita ramal situasi negara. Okay, sekiranya pemimpin dan juga rakyat ni mempertikaikan dan juga melanggar perlembagaan negara, apa yang akan berlaku? So, jika perkara ini berlaku, ia akan menyebabkan apa? Tidak wujudnya keharmonian antara kaum kerana saling berprasangka dan benci membenci, yang boleh menyebabkan politik negara tidak stabil. Itu markah kita yang ketiga. Okay, so situasi yang kedua, apa yang akan berlaku kepada negara sekiranya pemimpin dan juga rakyat mempertikaikan dan melanggar perlembagaan negara, tiada persefahaman antara kaum akan berlaku, yang mana boleh membuka peluang kepada campur tangan kuasa asing sehingga menyebabkan kedaulatan negara terancam. Ini yang akan berlaku jika pemimpin dan rakyat mempertikaikan dan melanggar perlembagaan negara. So, di situ kita dah ada 6 markah. Okay. So, yang ketiga. Situasi yang ketiga, apa yang akan berlaku kepada negara sekiranya pemimpin dan rakyat mempertikaikan dan melanggar perlembagaan negara ni, dia akan menyebabkan keamanan negara tergugat. Kerana tiada kerjasama antara kaum, menyebabkan negara sukar mencapai negara sukar untuk dimajukan. So, markah penuh dekat sini adalah 9. Maksimum pelajar akan dapat 8. So, markah penuh pelajar adalah 8/8. Okay, so kita tengok soalan yang keempat. 4. Bincangkan kesan terhadap negara jika rakyat mengabaikan Pakatan Murni. 8 markah. Kita tengok skema jawapan. Kesan terhadap negara jika rakyat mengabaikan Pakatan Murni menyebabkan. Menyebabkan apa? Tidak wujud keharmonian antara kaum kerana saling berprasangka dan benci membenci, menyebabkan politik negara tidak stabil. Tambah penanda wacana. Selain itu, kesan terhadap negara jika rakyat mengabaikan Pakatan Murni menyebabkan tiada persefahaman antara kaum, akan membuka peluang kepada campur tangan kuasa asing, menyebabkan kedaulatan negara terancam. Tambah penanda wacana. Seterusnya, kesan terhadap negara jika rakyat mengabaikan Pakatan Murni menyebabkan keamanan negara tergugat kerana tiada kerjasama antara kaum, menyebabkan negara sukar untuk dimajukan. So kita tengok berapa markah yang pelajar boleh dapat. Pertama kita tengok apa kehendak soalan. Soalan tanya tentang kesan terhadap negara jika rakyat mengabaikan Pakatan Murni. So apa kesan yang akan berlaku terhadap negara jika rakyat mengabaikan Pakatan Murni? Yang pertama, tidak wujud keharmonian. Tidak wujud keharmonian antara kaum kerana rakyat saling berprasangka dan benci membenci sehingga menyebabkan politik negara tidak stabil. 3 markah. Yang kedua, kesan terhadap negara jika rakyat mengabaikan Pakatan Murni adalah tiada persefahaman antara kaum.
tiada persefahaman antara kaum. Markah yang keempat, yang mana akan membuka peluang campur tangan kuasa asing. Okey, markah yang kelima, menyebabkan kedaulatan negara terancam. Kedaulatan negara terancam. Okey, ini adalah markah yang ke-6. Okey, kesan yang ketiga, jika rakyat mengabaikan Pakatan Murni adalah akan menyebabkan keamanan negara tergugat. Keamanan negara tergugat. Markah yang ke-7. Okey, kerana tiada kerjasama antara kaum. Okey, tiada kerjasama antara kaum yang menyebabkan negara sukar untuk dimajukan. Negara sukar untuk dimajukan. Okey, markah yang ke-9. So, markah penuh yang pelajar boleh dapat 8/8. Okey, 9 maksimum 8. Okey. So kita pergi kepada soalan yang ke-5. Pada pandangan anda, apakah yang akan berlaku kepada negara kita sekiranya sistem perundangan tidak diamalkan? Okey. Skema jawapan, pada pandangan saya, apa yang akan berlaku kepada negara sekiranya sistem perundangan tidak diamalkan, menyebabkan tidak wujud keharmonian antara kaum kerana saling berprasangka dan benci-membenci, menyebabkan politik negara tidak stabil. Selain itu, apa yang akan berlaku kepada negara sekiranya sistem perundangan tidak diamalkan, menyebabkan tiada persefahaman antara kaum, akan membuka peluang kepada campur tangan kuasa asing, menyebabkan kedaulatan negara terancam. Di samping itu, apa yang akan berlaku kepada negara sekiranya sistem perundangan tidak diamalkan, menyebabkan keamanan negara tergugat kerana tiada kerjasama antara kaum, menyebabkan negara sukar untuk dimajukan. So, di sini berapa markah yang pelajar boleh dapat dengan skema jawapan yang sama? Kita tengok yang pertama. Okey, apa yang akan berlaku kepada negara sekiranya sistem perundangan ni tidak diamalkan? Yang pertama, benda yang akan berlaku adalah tidak wujud keharmonian antara kaum. Okey. Yang kedua, okey, lepas tidak wujud keharmonian antara kaum, markah yang kedua adalah apa sebab yang boleh berlaku sekiranya tidak wujud keharmonian antara kaum ni? Akan berlakunya saling berprasangka dan benci-membenci. Okey, sehingga menyebabkan politik negara tidak stabil. Okey, markah yang ketiga. Okey, kesan ataupun apa yang akan berlaku sekiranya sistem perundangan tidak diamalkan, yang kedua adalah tiada persefahaman antara kaum. Okey, kalau tak ada perundangan, tidak ada persefahaman antara kaum. Okey, ini markah kita yang keempat, yang mana boleh membuka peluang kepada campur tangan kuasa asing. Okey, markah kita yang kelima. Okey, menyebabkan kedaulatan negara terancam. Markah kita yang keenam. Okey, yang ketiga. Okey, apa yang berlaku sekiranya sistem perundangan tidak diamalkan adalah keamanan negara tergugat. Okey, markah kita yang ketujuh. Kerana tiada kerjasama antara kaum, menyebabkan negara sukar dimajukan. Okey, 9 markah. Okey, 9 markah maksimum yang pelajar akan dapat adalah 8. So, markah penuh yang pelajar akan dapat 8/8. Kita boleh lihat dengan skema jawapan yang sama, kita boleh guna pakai untuk soalan yang pelbagai berkaitan aspek negatif. Jadi, sampai di situ saja perkongsian Cikgu Nurul pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe supaya Cikgu Nurul lebih bersemangat lagi untuk membuat video pada masa akan datang. Bye-bye.